Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah anda bersama dengan saya, Muallim Faiz, untuk kelas Akidah tahun 4. Jadi insyaAllah untuk hari ini, Muallim pilih tajuk yang pertama untuk sama-sama kita ulang kaji balik, untuk kita tengok balik, iaitu tajuk beriman kepada qada dan qadar. Jadi perkara ni senang kita nak sebut, senang lah, tapi bagaimana untuk kita menghayati ataupun kita nak beriman kepada qada dan qadar itu bukan satu benda yang mudah lah untuk kita memahami, untuk kita menghayati di sebalik qada dan qadar, ataupun kita panggil nama lain dia adalah takdir. Jadi Muallim nak tanya balik lah pada antum semua, kalau ingat lagi, tak perlu tulis, hanya jawab sendiri je. Okey. Dalam tajuk beriman kepada qada dan qadar ni, yang pertama sekali kita belajar adalah mengenai pengertian dari segi bahasa dan juga syarak. Okey, qada dan juga qadar. Tanpa tengok buku, kita tak perlu buka buku, tak perlu cari buku lah. Okey. Yang pertama, apakah maksud qada dari segi bahasa? Jawab sendirilah. Okey, kalau yang dapat jawab tu alhamdulillah. Tapi tak tahu betul ke tak, lepas ni kita akan tengok jawapan dia. Okey, apakah maksud qadar dari segi bahasa pula? Dan seterusnya, maksud qadar dari segi syarak, dan maksud qadar dari segi syarak. Apakah ia? Adakah anda ingat lagi? Antum ingat lagi? Jadi insyaAllah pengertian tu sangat penting lah untuk kita memahami apakah maksud dia. Jadi Muallim ada sediakan sebuah lagu mana ciptakan khas sempena dengan tajuk beriman kepada qada dan qadar ini. Jadi insyaAllah kita sama-sama dengarkan lagu beriman kepada qada dan qadar, insyaAllah. Nanti dalam ni ada disebutkan mengenai pengertian qada dan qadar. Sama-sama kita dengarkan. Dan lagu ni memang tak ada dalam radio mana-mana ataupun TV ke apa, YouTube ke. Lagu ni masih baru lagi Muallim buat. Jadi sama-samalah kita dengarkan, insyaAllah. Terimalah lagu beriman kepada qada dan qadar. Mari kita beriman kepada qada dan qadar. Apa yang berlaku adalah takdir Allah yang Maha Esa. Qada ketentuan yang ditetapkan oleh Allah sejak dari azali. Qadar pula ukuran yang ditentukan ke atas setiap makhluk. Mari kita beriman
Okey, begitulah tadi lagu beriman kepada qada dan qadar. Best ke tak best? Apa yang penting sebenarnya isi lirik yang ada dalam lagu itulah yang Mak Ali nak sampaikan, iaitu pengertian. Lagu ni sebenarnya tak siap lagi lah. InsyaAllah akan disiapkan lah kalau Mak Ali ada idea-idea lagi. Okey, jadi ingatlah apa itu pengertian qada dan pengertian qadar dari segi bahasa dan juga syarak. Jadi dari segi bahasa dia hanya satu perkataan, dan dari segi syarak dia ada satu ayat yang kita kena ingat lah. Okay, jadi insyaAllah bukan sekadar kita nak menghafal atau kita nak ingat maksud qada dan qadar, itu sebenarnya lebih penting adalah untuk kita menghayati apa sebenarnya kita beriman kepada qada dan qadar ni, ataupun kita panggil dia sebagai takdir Allah. Jadi dalam hidup kita ni sebenarnya kita ada dua benda. Satu benda yang telah ditetapkan oleh Allah, satu benda Allah bagi pilihan kepada kita. Ada benda yang memang kita tak boleh nak buat apa dah, memang Allah dah tetapkan macam tu. Contohnya kita lahir sebagai seorang berbangsa Melayu, kita tak boleh nak ubah dah. Kalau Allah lahirkan kita dalam bangsa Melayu, kita jadi orang Melayu lah. Kalau Allah lahirkan kita dalam bangsa Cina, kita jadi orang Cina. Dan sebenarnya Allah tak melihat pun kepada bangsa kita itu bangsa apa pun. Tapi Allah lihat kepada keimanan kita, amalan kita, perbuatan kita, beriman kita kepada Allah. Jadi yang tu adalah pilihan. Kita boleh pilih sama ada kita nak jadi orang yang beriman ataupun orang yang tidak beriman. Sama ada kita nak mengikut perintah Allah ataupun kita nak melanggar perintah Allah. Itulah qada dan qadarnya. Jadi insyaAllah Mak Ali ada sediakan 2 video untuk kita sama-sama saksikan dan dengarkan. Okey, video pertama ni yang disampaikan oleh Dr. Rozaimi Ramli, iaitu pensyarah UPSI. Jadi dia menceritakan mengenai takdir, mengenai beriman kepada qada dan qadar ni. Jadi sama-sama kita dengarkan, saksikan insya-Allah. Sebelum kita lahir ke dunia, dalam perut lagi, belum besar lagi, baru malaikat tiup roh, Tuhan suruh tulis dah 4 benda ni. Maksudnya semua benda yang ada pada kita ni, apa yang akan berlaku ni, semua Tuhan tahu. Okey? Semua Tuhan tahu. Habis tu kalau dah siap tulis, buat apa kita beramal lagi dah? Tak payah kerja lah, rezeki dah ada. Ini golongan Jabariyah. Jabariyah ni terkeluar pada ahli sunnah, yang mana mereka mengatakan semua perbuatan insan ni tak ada iradah manusia. Tidak ada kehendak insan, melainkan semua kehendak Allah, semua dipaksa. Ini bukan ahli sunnah. Baik, ahli sunnah mereka mengatakan dalam hadis ni Allah suruh tulis tu bukan paksa. Allah suruh tulis berdasarkan ilmu Allah setelah Allah memberikan kita pilihan. Jadi ahli sunnah mengatakan perbuatan insan, apa yang berlaku pada insan, dia terbahagi pada 2. Pertama, sesuatu yang Allah paksa tak boleh ubah. Muka macam mana, mak ayah siapa, bangsa apa, lahir bila, mati bila. Yang ni Tuhan tak bagi kita pilih. Tengok depan cermin, pasal apa muka aku macam ni? Tukarlah muka. Jadi macam Brad Pitt ke, handsome lah sikit. Tengok muka, letak arang, tak tahu mana satu muka aku, mana satu arang. Gelap sangat. Sampailah kena makan apa? Kuih putih. Kan? Kan? Jadi dia tak puas hati. Yang ni Allah Ta'ala tak bagi pilih. Bila Allah Ta'ala tak beri kita pilih, Tuhan tak akan bertanggungjawabkan kita. Tuhan tak akan tanya, pasal apa kau lahir kat Malaysia? Tuhan tak akan bertanggungjawabkan kita, pasal apa muka kau macam ni? Pasal apa aku? Sebab kau tak handsome. Tuhan tak akan bertanggungjawabkan. Satu. Kedua, perbuatan yang Allah Ta'ala bagi kita pilihan. Dia bagi kita kebebasan. Yang ni yang Tuhan akan bertanggungjawabkan.
kebebasan yang Tuhan bagi, setiap sesuatu yang kita buat, sama ada ketaatan ataupun maksiat, semuanya di atas keizinan Allah. Sesuatu yang tidak diizinkan Allah tak berlaku. Semua yang berlaku atas dunia dengan izin Allah. Tapi bukan semua yang berlaku ini Allah Ta'ala redha ia berlaku. Yang mana yang berada di bawah ketaatan pada Allah, Tuhan izin dan Tuhan redha. Kita solat sekali, kita pilih untuk solat. Tak ada siapa paksa. Paksaan hanya pada agama, tapi bukan paksaan macam paksa muka. Tak boleh pilih. Yang ni pilih. Kamu nak solat ke kamu tak nak solat? Silakan kamu pilih. Tetapi kewajipan Islam, kamu kena solat. Bila kamu solat, Allah Ta'ala izinkan solat tu berlaku dan Allah redha dan memberikan pahala. Tapi bila mana satu orang pilih untuk tak solat, Tuhan izin dia tak solat. Tapi bukan Tuhan izin bermakna Tuhan redha. Bila maksiat berlaku daripada hamba, ya Tuhan izin dia berlaku, tetapi Tuhan tak redha dan Tuhan akan bertanggungjawabkan dia. Bila sampai ke negeri akhirat, Tuhan akan tanya. Tapi tanya tu bukan untuk Tuhan tahu. Sama juga Tuhan lahirkan kita ke dunia, hidupkan kita, bukan untuk Tuhan tahu. Kerana Tuhan tahu sebelum kita lahir dan sebelum kita jadi besar pun. Kalau Tuhan ciptakan kita tak payah turun ke dunia, terus masuk neraka terus. Aku tahulah kamu ni memang kaki maksiat, masuk neraka terus lah, tak payah duduk dunia lah. Tuhan berhak untuk buat. Tetapi insan, ilmunya bukan macam ilmu Allah. Insan, ilmu bukan macam ilmu Allah. Walaupun telah ditulis, kita tak tahu. Sehinggalah dibuktikan pada kita. Maka sebab tu Tuhan tanya. Tanya bukan untuk dia tahu. Maka Tuhan tanya pada kita supaya kita iktiraf apa yang kita pernah buat di hadapan Tuhan. Maka Tuhan sediakan timbangan di padang mahsyar yang dipanggil dalam Islam sebagai mizan, timbangan amalan. Akan ditimbang belah sebelahnya pahala dan sebelahnya dosa. Timbang tu bukan untuk Tuhan. Timbang untuk insan. Bila mana ditimbang depan dia, dia tak tahu. Melainkan setelah ditimbang. Bila Allah bagi catatan buku amalan kat dia, Tuhan bagi. Dia kata apa? Mali hadzal kitab. Apa ni kitab ni? Semua benda ditulis. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak meninggalkan, buku ni tak tinggal yang kecil pun tak tinggal, yang besar pun tak tinggal. Semua dia tulis. Tak ada siapa di kalangan insan yang kata, Tuhan ni bukan amalan aku. Semua mereka mengakui, ni amalan aku. Dan bila masuk ke dalam neraka, satu orang bila masuk ke dalam neraka, dia tak rasa dia dizalimi oleh Tuhan dia. Okey? Maksudnya kalau Tuhan tanya tu supaya dia iktiraf, ya memang aku buat benda ni. So kalau Tuhan masukkan dalam neraka, dia tak rasa dia dizalimi oleh Tuhan. Memang aku buat benda tu dan aku layak. Carilah dialog dalam neraka. Kesemua mereka mencela diri mereka. Mereka tak cela Tuhan. Sebab telah dibuktikan oleh Allah dalam dunia, mereka beramal dengan amalan ahli neraka. Okeylah Ustaz, timbangan tu patutnya timbang orang jahat je lah. Orang baik tak payah timbang. Ada orang baik bila masuk dalam syurga, apa ni timbanglah dulu. Saya tak puas hati masuk syurga ni. Tak ada kan? Tak ada lah. Habis tu pasal apa timbang orang baik pula? Timbang orang baik pula ada benda lain, ada hikmah lain. Timbang orang baik nak tunjuk rahmat Allah kepada dia. Saya bagi contoh. Orang jahat mati di atas Islam tapi dia jahat. Timbang-timbang, berat belah dosa, ringan belah pahala. Dia masuk mana? Dengan izin Allah, dengan kehendak Allah, mungkin dia masuk dalam neraka. Betul? Masuk neraka. Sampai kandungan dosanya habis. Kemudian dia masuk syurga. Satu orang baik, mesti ada dosa selagi mana dia bukan Nabi. Adalah kesilapan dia kan? Maka bila timbang-timbang, berat belah pahala. Berat belah pahala, dia masuk mana? Dia masuk syurga. Apa jadi pada dosa dia?
Allah Ta'ala hapuskan. Maka dia rasa, aku ni ada dosa, tapi oleh kerana berat belah pahala, Tuhan ampun yang dosa ni. Tak macam orang yang berdosa tadi. Orang yang berdosa tadi, bila berat belah dosa, masuk neraka dulu, sampai dosa habis, keluar masuk syurga. Aku ni, dosa tetap ada. Patutnya masuk neraka kejap sampai dosa habis. Tak. Oleh kerana pahala tu lebih berat, Allah ampun yang dosa tu masuk syurga. Masuk syurga ni sampai bila? Kalau ikut orang jahat tadi, masuk neraka sekejap sampai dosa habis, keluar masuk balik ke syurga, patutnya dia masuk syurga sampai pahala dia habis lah. Lepas tu keluar balik. Tak, dia masuk selama-lamanya. Maka dia rasa, rahmat Allah pada aku, walaupun pahala aku tak banyak mana, tetapi nikmat yang Tuhan bagi itu selama-lamanya. Abadan abada, khalidina fiha abada. Selama-lamanya mereka berada dalam syurga. Maka inilah hikmah apabila Allah adakan soal jawab di antara dia dengan hamba, timbangan pahala dan dosa di padang mahsyar, bukan untuk Allah, kerana Allah Maha mengetahui, tetapi untuk hamba merasakan keadilan Allah, dan hamba tidak akan merasakan dia dizalimi oleh Tuhannya. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Okey, baik, begitulah tadi mengenai takdir Allah, antara pilihan dan juga benda yang telah ditetapkan oleh Allah. Jadi bagaimana? Jadi apa yang kita boleh simpulkan, mungkin Mu'alim tak nak ulaslah apa yang disebutkan tadi, maknanya cuba nak ambil apa yang penting-penting sahaja. Okay, benda yang kita boleh sama-sama ambil iktibar adalah kita mestilah perlu sentiasa berusaha lah untuk menjadi yang terbaik, untuk buat yang terbaik, kerana kita tak tahu sejauh mana amalan kita ni akan membawa kita ke syurga. Jadi begitulah qada dan qadarnya. Qadar tu adalah usaha kita. Jadi kita kena sentiasa berusaha lah, berusaha memperbaiki diri kita, berusaha membuat amalan-amalan yang baik. InsyaAllah semoga pengakhiran kita ni berada dalam keadaan yang baik lah. InsyaAllah kita sama-sama doakan. Okey, untuk yang seterusnya, video yang kedua ni Mu'alim akan dah sediakan, disampaikan oleh mufti daripada negeri Perlis, iaitu Dr. Muhammad Asri Zainal Abidin. Okey, ini video terakhir lah. Jadi sama-sama kita dengarkan dan saksikan video yang kedua ni pula, insyaAllah. Dalam hidup ada dua bahagian. Ada dua bahagian dalam hidup. Satu bahagian yang kita tak pilih, satu bahagian yang kita pilih. Bahagian yang kita tak pilih macam mana? Keturunan kita tak pilih. Kita nak putih ke, nak handsome ke, kita tak pilih. Kita tak mampu pilih family yang lahirkan kita. Kita tak mampu pilih negeri yang lahirkan kita, di mana tempat kita lahir. Kita tak pilih. Banyak lagi perkara yang kita tak pilih. Kadang-kadang kita tak pilih. Kita bawa kereta dengan baik, di lorong yang betul, ikut peraturan, kereta lain langgar kita. Kita tak pilih. Kita tak kata ke orang, tak ganggu orang, orang serang kita. Kita tak pilih, kerana kita tak boleh kontrol dia. Semua bahagian yang kita tak pilih, Allah tidak menyalahkan kita, bahkan diberi pahala kerana bebanan terhadap bahagian itu. Diberi pahala jika ada ujian di bahagian itu. Kita lahir hitam, orang lain putih, semua orang nak bagi kita pak hitam, sedih kita. Allah bagi pahala kat kita. Kita sakit, kita jaga kesihatan, Allah suruh kita jaga diri kita, tiba-tiba kita jatuh juga sakit, Allah beri pahala pada kita. Orang tuduh kita, kita tak buat, dia tuduh, Allah beri pahala kepada kita, kerana itu bukan pilihan kita.
Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini bahagianya. Allah tak bebankan apa yang kita tak mampu. Ini kita tak mampu. Bahagian yang kita tak mampu pilih ini, kita jangan susah hati. Tuhan telah uruskan. Dan bahagian yang manusia tak pilih, kita jangan masuk campur. Sebab itu kita tak boleh petikai warna kulit orang, keturunan orang, bangsa dia, Cina ke Melayu, India, hitam ataupun putih. Diharamkan kita menghina, kerana ini bukan urusan dia, ini urusan Allah. Sebab itu tidak ada perkauman dalam Islam. Tak boleh hina orang. La yaskhar qaumun min qaumin, jangan kaum satu kaum hina kaum yang lain. Quran kata. Satu bahagian lagi, bahagian yang kita pilih. Apa dia? Nak jadi baik ataupun tak mau baik. Nak buat baik ataupun tak mau buat baik. Ruang yang kita boleh pilih. Nak sedekah ataupun nak kedekut. Nak berbudi bahasa ataupun nak kasar. Ini ruang yang kita boleh pilih. Akhlak, ibadah, akidah, nak percaya ataupun tak mau percaya. Bahagian yang kita boleh pilih, ini yang akan dibawa ke akhirat besok. Kita jangan susah hati yang kita tak pilih ni. Allah akan luruskan. Kita susah hati yang kita pilih ni, dibimbangi ia salah. Hidup ini akan ada masalah. Kita doa, ya Allah, jangan kau bebankan aku apa yang aku tidak mampu. La haula wa la quwwata illa billah. Kita ulanginya selalu, dan dalam hadis diajar supaya kita ulang, tidak ada daya dan tidak upaya melainkan dengan Allah. Saya ke siapa ke hanya mampu mendengar. Saya mendengar, tak apa kita bagi tahu. Tapi saya insan, saya juga ada masalah. Yang tidak bermasalah hanya Tuhan Rabbul Jalil, yang kepadanya kita sebut la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada upaya melainkan dengan Allah. Maka banyakkan la haula wala quwwata illa billah, dan kita akan melihat keajaiban dalam hidup ini, bagaimana Allah membebaskan kita dari perkara-perkara yang kita tidak mampu. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah rahmati dan berikan kelapangan kepada kita semua. Okey, baiklah, begitulah tadi yang disampaikan oleh Dr. Mazhar. Jadi begitulah kehidupan kita. Allah memberikan kita pilihan, dan juga Allah telah menetapkan perkara-perkara yang kita tak boleh ubah lagi. Jadi benda yang Allah bagi pilihan itulah yang kita kena sentiasa berjaga-jaga untuk kita memilih sama ada kita nak berada di atas jalan yang benar ataupun jalan yang salah. Okey, jadi semoga kita semua dapat menghayatilah apa itu sebenarnya keimanan kepada qada dan qadar lah, selepas kita dah tengok dua video tadi. Jadi sebenarnya Mu'allim tak bagi latihan. Jadi untuk sebagai untuk tajuk ni, beriman kepada qada dan qadar ni, subjek akidah ni sebenarnya lebih kepada bagaimana untuk kita menghayati dalam hidup kita lah. Kerana akidah ni adalah satu benda yang sangat penting lah. Jadi bagaimana kita menghayati kehidupan kita ni, akidah kita ni adalah akidah yang benar ataupun akidah yang salah. Jadi itu sangat penting. Jadi siapa sangka kan hari Ahad yang lepas, yang baru ni, sebenarnya dah adalah hari yang terakhir persekolahan. Ingatkan sebulan sahaja sewaktu tempoh PKPB, tapi rupa-rupanya bila dapat tahu pagi tu, sebenarnya sesi persekolahan ditutup sehinggalah ke akhir tahun. Jadi hari Ahad itu kira hari yang terakhir lah kita bersekolah bersama. Jadi kita pun tak sangka, kita pun tak jangka, tapi benda tu memang telah ditetapkan oleh Allah. Apa yang kita mampu buat sebenarnya adalah kita boleh buat kelas secara online macam ni lah, secara Google Meet, dan juga memberi bahan-bahan pembelajaran macam
Muallim buat video ni. Jadi apa yang kita boleh buat adalah kita berusaha lah. Walaupun kita tak bersekolah, tapi kita cuba menghabiskan masa-masa di rumah dengan perkara-perkara yang baik lah. Kita mengulang kaji pelajaran, kita membantu ibu bapa kita, kita banyakkan baca Quran, berzikir, beristighfar dan berdoa kan, sempena dengan wabak COVID-19 ni yang masih lagi belum berakhir lah, dan yang makin menjadi-jadilah kalau kita tengok sekarang ni kan, kes jangkitan yang masih banyak lagi. Jadi kita sama-sama lah banyak berdoa dan banyak beristighfar kepada Allah supaya wabak ni akan dapat berangsur pulih jugalah, dan kita akan dapat hidup dalam keadaan seperti biasa lagi. Kita pun tak tahu sama ada bila kan akan berakhir. Jadi itulah qada dan qadarnya. Tapi kita tetap kena jaga SOP yang telah ditetapkan, kerana itu usaha yang kita boleh lakukan. Sama ada wabak COVID-19 ni berakhir bila, itu bukan urusan kita. Kita hanyalah berusaha menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, menjaga masyarakat kita dan negara kita dengan mengikut perkara-perkara yang telah ditetapkan lah. Memang SOP tu bukan saja-saja buat lah, tapi ia telah difikirkan benda tu akan berjaya, akan dapat mengawal lah wabak COVID-19 insyaAllah. Jadi itu untuk sama-sama kita fikirkan lah, untuk sama-sama kita muhasabah diri kita untuk tajuk beriman kepada qada dan qadar ni. Okay, baik. Jadi itu saja kot untuk tajuk kelas kita pada hari ini, beriman kepada qada dan qadar. Jadi insyaAllah lagu tu Mak Lin akan cuba siapkan kalau ada idea-idea lagi. Okay, makluman untuk peperiksaan kertas periksa Mak Lin tengah menanda lagi, belum siap lagi semua kelas. Jadi insyaAllah kalau dah siap, insyaAllah Mak Lin akan mungkin bagi markah ke macam mana tu Mak Lin tak tahu, tak pasti lagi macam mana. Okay, tapi tak apa, insyaAllah Mak Lin akan tanda juga kertas peperiksaan yang kita telah buat minggu lepas untuk subjek akidah. Jadi apapun yang kita jawab tu sebenarnya apa yang penting adalah penghayatan kita sebenarnya. Walaupun markah periksa kita tinggi, tapi kalau perbuatan kita atau penghayatan kita tak ada, sia-sia juga. Tapi kalau boleh kita nak juga buat yang terbaik lah dalam peperiksaan kan. Bukannya kita sekadar mengharapkan nasib ataupun kita biar macam tu sahaja kan. Tapi kita kena berusaha. Itulah qada dan qadarnya. Qadarnya kita kena berusaha dalam belajar untuk kita mendapat markah peperiksaan yang terbaik lah yang kita boleh dapat insyaAllah. Okay, wallahu a'lam. InsyaAllah sekian saja daripada Muallim. InsyaAllah kita akan jumpa lagi minggu hadapan pada hari yang sama. Mungkin tajuk yang sama ataupun mungkin tajuk yang lain, ataupun tengoklah, Muallim pun tak pasti lagi. Muallim akan, insyaAllah Muallim akan cuba berikanlah bahan-bahan untuk subjek akidah untuk tahun 4 insyaAllah. Wallahu a'lam. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.